Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk tutorial penggunaan kalkulator Classwiz untuk matematik tambahan dan topik yang akan dibincangkan untuk video ini adalah taburan normal iaitu daripada bab 5 tingkatan 5. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi untuk kali ini kita akan meneroka cara untuk menggunakan kalkulator Classwiz untuk membantu kita mencari nilai kebarangkalian taburan normal piawai dan juga untuk mencari nilai skor Z atau nilai A seperti terpapar dalam gambar raja yang sebelah ini. Jadi anda perlu faham di sini kawasan yang di bawah graf tu sebenarnya merujuk kepada kebarangkalian taburan normal piawai kita. Di mana anda nampak bentuk graf tu sebenarnya adalah simetri dan dia akan dibahagikan kepada dua belah yang sama. Jadi kebarangkalian untuk sebelah kiri dan kanan tu sebenarnya hanya 0.5, 0.5 sahaja. Jadi inilah yang anda perlu faham sebelum kita lihat contoh daripada buku teks. Jadi dalam video ini saya akan ambil contoh daripada buku teks untuk kita bincangkan macam mana kita gunakan kalkulator Classwiz untuk menyemak jawapan. Jadi mari kita lihat satu persatu. Jadi contoh yang pertama kita akan perhatikan adalah contoh 18. Diberi Z ialah pemboleh ubah rawak selanjar yang bertaburan secara normal piawai. Cari nilai yang berikut. Jadi di sini kita sebenarnya hanya perlu tentukan nilai kebarangkalian bagi Z ini. Jadi macam mana kita gunakan kalkulator Classwiz ini untuk menyemak jawapan sebenarnya agak mudah saja. Kita hanya perlu pergi ke menu. Selepas tu pilih fungsi yang ketujuh iaitu distribution. Jadi ada dua pilihan di sinilah, sama ada anda nak scroll ke sana atau anda tekan 7 terus. Selepas tu anda hanya perlu pilih nombor 2 iaitu normal CD. CD itu adalah cumulative distribution lah. Jadi tekan nombor 2. Selepas tu kita hanya perlu masukkan dua nilai iaitu lower dan upper-nya. Dan macam mana kita tentukan lower dan upper tu, kita mesti kena lihat kepada keadaan soalan tu. Adakah nilai yang diberi tu adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi kita perhatikan kita punya A tu, Z itu mesti lebih besar daripada 0.235. Maksudnya kita punya 235 ni adalah nilai yang paling kecil sekali. Jadi di sini ini adalah kita punya lower. Jadi kita masukkan 0.235. Selepas tu kita hanya tekan sama dengan dan apa di sini tidak disebut oleh soalan. Jadi kita masukkan satu angka yang besar. Contohnya adalah 1000 lah. Jadi kita masukkan 1000, tekan sama dengan dan di sini kita punya sisihan piawai itu memang adalah 1. Jadi tekan sama dengan sahaja dan kita akan dapat jawapannya iaitu 0.4071. Jadi begitulah untuk soalan A. Jadi untuk soalan B itu kalau kita masih dalam fungsi yang sama, kita hanya tekan sama dengan sahaja. Jadi di sini kita masukkan kita punya lower dan upper. Jadi untuk keadaan yang B itu adalah kurang daripada negatif 2.122. Maksudnya ini adalah nilai yang maksimum sudah. Maka ini adalah kita punya upper. Jadi untuk lower pula dia tidak diberi, maka kita masukkan satu nombor yang kecil. Contohnya adalah negatif 1000. Selepas tu tekan sama dengan dan kita masukkan upper di sini. Jadi upper di sini adalah negatif 2.122. Jadi tekan sama dengan. Jadi kita akan dapat jawapan tu iaitu 0.0169. Jadi untuk soalan C pun sama juga. Kita hanya perlu pergi tekan sama dengan, balik kepada paparan tadi. Lepas tu yang ini adalah mesti lebih atau sama dengan. Maksudnya ini adalah kita punya lower. Jadi lower tu negatif 1.239. Tekan sama dengan. Untuk upper tu tidak diberi, maka kita hanya perlu masukkan 1000. Dan kita tekan sama dengan. Okey, jadi kita dapat jawapan tu 0.8923. Di sini disebabkan dia punya bundaran tu, maka digit yang terakhir tu dia berlainan sikit lah. Jadi begitulah untuk ABC ni. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi seterusnya kita lihat pula soalan E, di mana dia ada upper dan juga lower-nya. Jadi tekan sama dengan, balik kepada paparan tadi, masukkan lower tu iaitu 0 dan upper kita tu adalah 1.236. Tekan sama dengan. Dan kita akan dapat 0.3917 dan kalau kita bendarkan kita akan dapat 18. Jadi untuk soalan F pun sama juga. Kita hanya berlatih guna kalkulator untuk semak jawapan saja. Iaitu kita ambil lower tu adalah negatif 0.461. Tekan sama dengan. Dan kita ambil upper tu adalah 1.868. Tekan sama dengan.
dan kita akan dapat jawapan tu. Jadi sebenarnya sangat mudah saja untuk kita semak jawapan. Tetapi anda tetap perlu pandai untuk langkah kerjanya sebab jawapan anda mesti perlu ada langkah kerja baru ada markah. Jadi begitulah jenis soalan yang pertama di mana kita belajar untuk tentukan kebahagiaan kalian. Jadi mari kita lihat contoh seterusnya. Jadi contoh seterusnya adalah contoh 19 iaitu cari skor Z bagi setiap kebahagiaan kalian taburan nombor biawak yang berikut. Jadi perhatikan di sini kita sebenarnya diminta untuk carikan nilai A yang pada posisi skor Z itu. Jadi kalau anda perhatikan untuk soalan A dan B itu, kalau kita lihat kebahagiaan kaliannya sebenarnya adalah sama. Cuma yang bezanya di mana? Beza itu adalah pada tanda ketaksamaan itu, iaitu satunya adalah lebih besar, manakala satunya adalah lebih kecil. Jadi macam mana nak selesaikan soalan seperti ini adalah saya nak nasihatkan anda semua, anda mesti kena mahir untuk lukiskan gambar raja laporan nombor ini. Jadi di sini anda mesti kena lukiskan ini, lepas tu anda perlu tahu tandakan kedudukan A. Sebab apabila anda gunakan kalkulator tu, anda akan perasan kadang-kadang dia akan bagi nilai negatif. Jadi kalau kita sudah pandai untuk lukiskan gambar raja tu, kita sebenarnya sudah tahu di mana kedudukan A itu. Iaitu sama ada nilai A kita adalah positif atau negatif. Jadi untuk soalan A itu, kita perhatikan dia adalah lebih besar daripada A. Maka anda perlu tahu dia sebenarnya ikut arah tanda tu, iaitu di sebelah kanan ini, iaitu A kita tu sebenarnya akan hasilkan nilai positif. Jadi sekarang kita akan gunakan kalkulator untuk semak dan kita perhatikan apa akan berlaku. Jadi macam mana kita nak carikan nilai ini adalah kita pergi ke menu dan kita tekan 7 dan sekarang kita akan gunakan inverse normal. Sebab kenapa? Sebab kita diberi kebahagiaan kalian tapi kita diminta untuk carikan skor Z. Jadi kita gunakan nombor 3. Dan kita perlu masukkan area. Area itu sebenarnya adalah merujuk kepada kebahagiaan kalian. Sebab kebahagiaan kalian kita itu adalah luas di bawah graf ini. Jadi kita masukkan nilai itu 0.3851. Lepas tu tekan sama dengan. Tekan sekali lagi. Dan kita akan dapat nilai itu dalam bentuk negatif. Tetapi dengan bantuan gambar raja tadi, anda sebenarnya tahu nilai A itu adalah pada positif. Jadi kalau kebahagiaan kalian tu nilainya sama, kita akan dapat nilai A itu adalah sama juga. Cuma yang beza tu adalah pada tanda tu. Jadi perhatikan di sini kita dapat negatif 0.2921 ni. Jadi sebenarnya jawapan untuk soalan A itu adalah jawapan untuk soalan B. Sebab kenapa? Sebab dia mau cari kurang daripada A iaitu pada bahagian kiri. Jadi untuk soalan B baru kita dapat negatif. Tapi untuk soalan A itu kita akan dapat positif. Jadi macam mana kita nak hilangkan kekeliruan di sini adalah anda mesti kena lukiskan gambar raja dahulu dan anda sendiri perlu tahu kedudukan nilai A atau skor Z kita. Jadi kalau kita perhatikan lebih besar tu, kalau dia nilai ini kurang daripada 0.5, dia semestinya akan berada di bahagian kanan. Manakala kalau kurang daripada A itu dan nilai ini adalah kurang daripada 0.5, dia akan berada di bahagian kiri. Jadi itulah petua yang anda perlu tahu dahulu. Jadi mari kita lihat contoh yang seterusnya. Jadi mari kita lihat C pula. Kita perhatikan kebarangkaliannya adalah 0.7851 dan dia adalah lebih besar. Jadi di sini kita perhatikan kebarangkalian tu adalah lebih besar daripada 0.5. Walaupun ketaksamaan untuk soalan ni adalah lebih besar, kita perhatikan yang gambar raja asal tu. Disebabkan kita punya taburan nombor tu akan simetri, maksudnya sebelah ni 0.5, sebelah ni pun 0.5 sahaja. Jadi disebabkan nilai ini sudah lebih daripada 0.5, maka kedudukan A itu akan termasuk ke dalam bahagian kiri. Jadi menjadikan nilai A itu adalah dalam keadaan yang negatif. Jadi seterusnya kita akan gunakan kalkulator Classwiz ni untuk mencarikan nilai tersebut, iaitu pergi ke menu. Selepas tu pergi 7, tekan 3 dan masukkan kita punya area iaitu 0.7851. Jadi tekan sama dengan lagi dan kita akan dapat nilai positif. Sedangkan nilai yang kita dapat tu sepatutnya adalah negatif.
Jadi itulah kenapa kita mesti lukiskan gambar raja ini. Selepas tu apabila kita masukkan nilai dalam kalkulator tu, kita sebenarnya sudah tahu nilai A itu sepatutnya adalah negatif dan bukannya positif lah. Jadi di sini saya nak tegaskan kepada semua, anda mesti kena lukiskan gambar raja dahulu sebelum gunakan kalkulator untuk semak. Sebab kadang-kadang anda akan nampak kenapa tanda tu adalah berlainan. Jadi begitulah untuk contoh jenis soalan yang kedua. Dan sekarang kita lihat lagi satu soalan di mana kita diminta untuk carikan nilai sisian piawai. Jadi untuk contoh 20 ni, kita diminta untuk carikan nilai sisian piawai ni. Jadi macam mana kita buat tu? Sebenarnya kita akan gunakan rumus asalnya. Dan di sini kita akan gunakan konsep yang kita belajar tadi, iaitu kalau yang lebih besar daripada 51, kita akan pergi ke arah ini. Dan disebabkan kebarangkaliannya adalah kurang daripada 0.5, maka nilai A kita tu atau skor Z kita adalah pada bahagian yang positif. Jadi kita mesti gunakan cara yang macam tadi untuk carikan nilai skor Z kita. Selepas tu kita akan bandingkan. Jadi kita akan pergi ke menu, tekan 7, tekan 3. Lepas tu kita masukkan area tu iaitu 0.2888 dan tekan sama dengan, tekan lagi sekali dan kita akan dapat nilai tu. Tapi di sini anda perlu tahu ini bukan negatif sebab kedudukan daripada gambar raja kita memang sudah tahu ni adalah positif. Jadi kita akan tuliskan positif sahaja dan samakan dengan kita punya 6 per sisian piawai tu. Jadi dari mana dapat 6 tu, dia akan gunakan 51 daripada X tu, tolak dengan kita punya min, lepas tu kita dapat 6 per sisian piawai. Selepas tu kita hanya perlu tukar tempat ni dan kita dapat 6 bahagi dengan 0.557 dan kita akan dapat kita punya nilai sisian piawai. Begitulah bahagian ini di mana kita sudah belajar macam mana gunakan kalkulator untuk mencarikan kebarangkalian bagi taburan nombor piawai dan juga macam mana kita carikan skor Z bagi taburan nombor piawai. Jadi saya harap video ni dapat membantu semua untuk memahami macam mana kita gunakan kalkulator untuk menyemak jawapan bagi topik ini. Jadi selepas pengungsian ni, saya percaya mungkin ada antara anda yang berminat untuk membeli kalkulator ni. Jadi seterusnya saya akan kongsi satu tutorial macam mana anda boleh membelinya melalui Casio Official Store di Shopee Malaysia. Jadi tanpa melengah masa, mari kita saksikan. Saya akan demo kepada anda macam mana nak membelinya. Jadi Cikgu Chong sudah letakkan link dalam setiap video tutorial mengenai kalkulator ClassWiz ni. Jadi anda tekan mana-mana satu saja. Selepas tu anda tekan bahagian penerangannya dan anda akan nampak terdapat link item kalkulator Casio ClassWiz ni. Jadi anda boleh tekan link tersebut dan pastikan telefon anda sudah memasang aplikasi Shopee Malaysia. Dan di sini anda boleh tekan add to cart dan dia akan link anda ke aplikasi Shopee Malaysia. Jadi kita akan pergi ke laman yang menunjukkan Casio Scientific Calculator FX570EX dan harga originalnya adalah 79 dan ini sellernya adalah Casio Official Store iaitu casio.os. Dan di sini kalau anda perhatikan terdapat satu tawaran iaitu free L-shape folder. Jadi ini adalah satu tawaran khas yang ditawarkan oleh Casio Official Store. Selepas tu anda tekan add to cart. Dan di sini saya nak kongsi dengan semua macam mana kita nak masukkan satu kod diskaun khas daripada channel Cikgu Chong. Tu tekan tick dulu. Lepas tu anda masukkan di sini, tekan enter shop voucher code. Tekan show huruf kecil CCW iaitu singkatan nama saya lah. Lepas tu tekan apply dan anda akan dapat jimat lagi RM5. Jadi di sini anda punya harga tu menjadi 74 sahaja. Selepas anda masukkan semua kod tu, anda boleh buat pembelian lah. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa.